Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat sama-sama sekali lagi pada petang ini kita mengadakan siaran langsung ataupun live di aplikasi TikTok untuk menyambung atau untuk meneruskan kembali muzakarah kitab Ar-Risalah, Risalah Al-Misbahul Munir, kitab yang sangat popular, yang sangat terkenal di kalangan para pelajar pondok di seluruh Malaysia, bahkan hingga ke Thailand, Fatani. Yang mana kitab ini kitab yang membahaskan tentang sifat-sifat Allah, sifat yang wajib, mustahil, harus, sifat-sifat Rasul, sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan harus, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, mengikut jalanan dua ulama tauhid yang sangat terkenal, iaitulah 20 sifat mengikut jalanan Abu Mansur Maturidi dan 13 sifat mengikut jalanan Abu Hasan Asy'ari. Baik, jadi pada petang ini kita akan sambung kembali pada sifat, pada membahaskan sifat yang seterusnya. Okey, kita tengok. Baik, jadi petang ini kita akan sambung pada muka surat 24 24. Muka surat 24 iaitu bahasan sifat ilmu. Yang mana kemarin kita dah bahas berkaitan dengan sifat iradah. Yang mana sifat iradah termasuk dalam sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ni ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Semua ada 7 sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat apa? Sifat yang bangsa wujudi. Sifat yang bangsa wujudi, iaitu sifat yang bangsa ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Baik, jadi petang ni kita masuk sifat yang ke-9, iaitulah sifat ilmu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Huraian sifat yang ke-9. Huraian sifat yang ke-9, ini sifat Allah lah. Yang ke-9 di sini hanyalah pada sebutan, pada bilangan semata-mata, bukanlah pada nafsil amri ataupun pada diri sifat yang sebenar. Kerana sifat Allah ni semuanya sama-sama qadim, sama-sama tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Jadi sebut yang ke-9 di sini hanyalah pada bilangan, hanya pada bilangan dan pada sebutan sahaja, untuk memudahkan orang awam seperti kita ni belajar. Baik, huraian sifat yang ke-9 daripada 20 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajari hingga mengetahui serta mengaku ataupun i'tiqad di dalam hatinya. Apa dia? Ilmu, sifat ilmu. Jadi ilmu bahasa Arab ertinya. Erti ni maknanya kalih bahasa, terjemahan Arab ke Melayu. Itu maksud erti. Erti tu maknanya translate. Apa dia ilmu? Erti ilmu pengetahuan. Pengetahuan.
Jadi per ni semuanya diterjemahkan dan datang daripada ulama tauhid yang sangat hebat. Satu ketika dulu yang dinamakan dengan panggilan Pak Da'i Mekah. Jadi Pak Da'i Mekah lah yang menterjemahkan dengan sifat itu dengan makna per. Kalau kitab Jawi yang dulu-dulu, kitab-kitab tauhid yang dulu-dulu, kebanyakan dengan terjemah dengan mengetahui. Jadi Pak Da'i tambah per lah supaya kita dapat membezakan yang mana sifat dan yang mana takluk dia. Takluk tu maknanya tugas sebagai sifat. Baik. Jadi ilmu artinya pengetahuan. Pengetahuan. Baik. Qala musannif wajib pada syarak pula. Ingat bila sebut pada wajib pada syarak ni, maksud dia ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Tu wajib pada syarak. Dengan maksud ma yuthabu ala fi'lihi, barang yang dijanjikan dengan diberi pahala sekiranya kita buat, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dijanji dengan siksa kalau kita meninggalkan dia. Tu maksud dah. Tu wajib syarak Sebab wajib ni banyak. Wajib pada akal pun ada, wajib pada adat pun ada, wajib aridi pun ada. Di sini wajib syarak. Maksud dia berbeza-beza lah. Wajib pada akal lain, wajib pada adat lain, wajib pada aridi, wajib aridi lain, wajib pada syarak lain. Pengertian yang berbeza-beza. Jadi wajib pada syarak ni dengan maksud kalau kita buat perkara tersebut dijanji dengan pahala. Manakala kita meninggalkan dia, kita tak buat, dijanji pula dengan siksa. Itu wajib pada syarak. Dia ada banyak lah. Dia ada 5 wajib, syarak, haram, wajib, haram, sunat, makruh, harus. Tu. Baik. Wajib pada syarak pula dengan maksud jugalah. Wajib apa tu? Atas tiap-tiap mukallaf. Baik, atas ni, perkataan atas ini diterjemah daripada perkataan Arab, iaitu ala. Yang mana ala tu, kalau orang mengaji ilmu bahasa Arab, ala tu dengan maksud lil mudarrah. Ala lil mudarrah dengan maksud mudarat, sekiranya kalau kita tak buat benda tu. Tu maksudnya. Ala tu dengan maksud atas tu lah. Atas tu terjemahan daripada ala. Yang mana ala tu kalau dalam ilmu bahasa Arab dipanggil ala lil mudarrah. Mudarat sekiranya kalau kita tak buat benda tu. Tu maksudnya. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf sama ada lelaki maupun perempuan. Syarat dia mukallaf lah. Mukallaf ni ada 4 syarat. Yang pertama, Islam. Nak jadi mukallaf ni dia Islam. Yang kedua, syarat nak jadi mukallaf ni dia baligh sampai umur. Lelaki 15, kebiasaan lah. 15, perempuan 9 tahun. Mazhab kita lah. Kalau mazhab lain tu saya tak tahu lah. Baik, kebiasaan macam tu lah. Baik. Kemudian yang ketiga, sampai seruan Islam. Sampai seruan Islam padanya. Bila sampai seruan tu, maknanya dia tu mukallaf. Jadi kalau kita tengok zaman kita sekarang, memang sampai sangat-sangat lah. Sebab banyak lah, mudah sangat kita nak tengok ceramah-ceramah dalam YouTube, dalam TikTok, dalam Facebook. Mudah sangat. Jadi Islam tu sampailah kepada kita. Dan yang keempat, syarat mukallaf, dia hendaklah sihat sejahtera dia punya panca indera dia. Antaranya boleh melihat, telinga dia boleh mendengar. Tu. Jadi bila ada 4 syarat ni, mana dia tu adalah mukallaf. Bila dia mukallaf, maka wajib atas dia. Ni. Baik. Mukallaf ni maknanya orang yang diberati hukum syarak. Tu dia kata mukallaf. Dia kalau mukallaf ni bahasa Arab. Kalau kita mengaji ilmu saraf, dia panggil apa? Isim fa'il lah. Dia datang daripada perkataan kallafa yukallifu taklifan fahuwa mukallifun. Wa dhaka mukallafun. Mukallaf yang diberati. Isim maf'ul. Kalau kita ngaji tasrif, ilmu saraf, dia duduk pada tempat isim maf'ul yang diberati hukum syarak ke atasnya.
Maknanya hukum syarak duk berat dah, duk berat atas dia, suruh buat. Kalau tak buat, dosa. Tu dijanji dengan siksa. Tu dikata mukallaf. Baik. Yang kata wajib pada syarak, pula atas tiap-tiap mukallaf tu wajib apa tu? Mengetahui. Mengetahui. Baik, yang kita wajib atas mukallaf tu mengetahui. Jadi nak datang mengetahui ni dengan belajar. Nabi kata innamal ilmu bitta'allum. Hanya sahaja ilmu itu dengan belajar. Dengan belajar barulah kita dapat tahu, dapat ilmu. Kalau tak belajar, macam mana nak main ilmu? Ilmu tu datang daripada belajar. Kena ada guru, kena ada belajar. Seelok-eloknya bertalaqi secara berdepan lah. So seeloknya. Tapi bagi kita ni yang ada kemudahan live TikTok, bolehlah juga belajar. Walaupun secara live di menggunakan TikTok sekalipun. Cuma tak berdepan lah. Tapi seelok-eloknya berdepan lah. Baik. Jadi mengetahui, wajib mengetahui, yakni oleh bahawa belajar, yang wajib itu belajar hingga mengetahui. Diri belajar itulah yang wajib. Maknanya tuntutan syarak ke atas kita, ke atas tiap-tiap mukallaf itu adalah belajar. Diri belajar tu. Belajar ni dengan makna dia kena ada kitab, dia kena ada alat tulis. Tu dipanggil belajar. Muta'allim, belajar. Kena belajar, kena ada buku, kena ada kitab, kena ada pensil, kena ada pen untuk mencatat. Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an fala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang yang alim. Kalau tak boleh jadi orang yang alim, jadilah orang yang muta'allim, orang yang belajar. Kalau tak boleh jadi orang yang belajar, au muhibban, jadilah orang yang kasih kepada orang yang belajar. Au mustami'an, yang ketiga au mustami'an, jadilah oleh kamu akan orang yang mendengar ilmu. Pen tak bawa, buku tak bawa, main tak ada telinga, okey tak apa, macam tu pun tak apa. Tak boleh jadi orang yang mendengar. Au muhibban, ataupun jadi orang yang kasih kepada orang yang menuntut ilmu. Kita nak mengaji tak ada, apa tak ada, tapi kita kasih kepada orang yang menuntut ilmu. Fala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Apa dia? Fatahlik. Fatahlik ni apa-apa pun tak mau. Jadi pelajar pun tak mau. Jadi orang alim pun tak boleh. Jadi pelajar pun tak boleh. Jadi orang yang mendengar ilmu pun tak boleh. Jadi orang yang kasih kepada orang ilmu pun tak boleh. Semua tak boleh. Fatahlik, maka celakalah orang ni. Jadi kita nak datangnya mengetahui ni dengan jalan belajar. Tetapi belajar hinggalah mengetahui. Diri belajar itulah yang dituntut, dengan tuntutan putus. Kalau tak buat, berdosa. Mengetahui itu pula rezeki daripada Allah. Rezeki daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala rezeki, dia bagilah kita faham, kita reti. Alhamdulillah. Pahala dapat dua. Yang pertama pahala belajar, yang kedua pahala kita faham. Tapi kalau kita tak direzekikan faham, tak mengapa. Tak berdosa dah, sebab kita dah mengaji dah. Tapi adat kata kalau mengaji ni, retilah kan, retilah walaupun tak banyak pun. Yang tak reti tu pasal tak mengaji. Baik. Wajib mengetahui apa? Serta mengaku. Sekadar mengetahui sahajakah? Tak. Dia kena mengaku pula. Mengaku ni maknanya i'tiqad. Kena i'tiqad 100%. Kena mengaku, kena i'tiqad, kena tambat. Kena ikat di dalam hatinya tiap-tiap mukallaf tu. Kena mengaku, kena i'tiqad dalam hatinya tiap-tiap mukallaf. Kena i'tiqad apa tu? Kena mengetahui serta i'tiqad benda apa tu? Dengan tentu sungguh. Dengan tentu sungguh ada di zat Allah Ta'ala itu satu sifat ilmu. Kena mengaku. Yang pertama dia kena tahu. Yang kedua dia kena mengaku, kena i'tiqad dalam hati dia, kata tentu sungguh pada zat Allah Ta'ala itu ada satu sifat yang dinamakan ilmu. Kena i'tiqad macam tu. Kena tahu macam tu dan kena i'tiqad macam tu. Erti ilmu tu apa dia? Ilmu tu bahasa Arab. Erti ni maknanya translate, terjemahan. Erti ilmu itu pengetahuan. Yang kata ilmu tu pengetahuan. Baik.
Tapi orang Melayu pun kata ilmu juga kan. Pinjam cakap Arab. Ilmu tu bahasa Arab. Dapat ke orang Melayu pun ilmu juga. Jadi kita ni cakap Arab lah tu. Tapi tak banyak lah. Ilmu pengetahuan. Dan tidak jahilnya. Tidak jahilnya. Nya Allah lah. Tidak jahilnya. Maknanya Allah tu ada sifat ilmu, pengetahuan. Dan dia tidak jahil. Jadi kena i'tiqad dua ni. Kita kena i'tiqad dalam hati kita, Allah tu ada sifat ilmu, iaitu pengetahuan, dan kita kena i'tiqad juga tidak jahilnya Allah. Allah tu tak jahil. Lazim daripada kata Allah tu ada sifat ilmu, pengetahuan, maka tak jahil lah. Maka Allah tu tak jahil lah. Jadi dua ni kena ikat dalam hati. Kena i'tiqad dalam hati dua ni. Firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Yakni Allah Ta'ala kata dalam Quran lah. Firman ni bahasa Parsi. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Innallaha bikulli syai'in alim. Ertinya, erti Innallaha bikulli syai'in alim. Terjemahan dia, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu itu yang mengetahui. Sesuatu ni maknanya sesuatu daripada makhluk lah. Mungkin ni dalam istilah ilmu tauhid, makhluk ni dipanggil mungkin. Benda yang harus ada dan harus tidak ada. Itu dia maksud mungkin. Kita ni lah makhluk ni lah. Jadi sesuatu tu daripada makhluk ini. Maknanya Allah tahu tiap-tiap sesuatu daripada makhluk ini, daripada perkara yang harus ini, Tuhan tahu, Tuhan mengetahui. Sama ada secara sembunyi ke, secara terang ke, semua Allah Ta'ala tahu. Tu maksud dia. Baik. Dan ilmu itu, dan bermula ilmu itu, ilmu dengan makna pengetahuan tadi itulah, ialah satu sifat. Ilmu tu ialah satu sifat. Sifat apa ni? Yang ada ia satu sifat tu di zat Allah Ta'ala. Maknanya ilmu tu adalah satu sifat yang maujud, yang wujudi, yang ada sungguh diri sifat ilmu itu. Ada dia tu sekira-kira Tuhan buka hijab, Tuhan buka dinding, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Yang mana sifat ilmu itu dia bertengah, menumpang pada zat Allah. Dia duduk pada zat Allah, sifat ilmu tu. Kiranya Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh nampak. Sebab ilmu itu sifat yang wujudi. Sifat yang bangsa ada. Diri sifat ilmu itu ada sungguh. Boleh nampak dengan mata kepala sekiranya Tuhan izin, Tuhan buka hijab. Dan dia tu menumpang pada zat Allah. Sifat ilmu tu dia tumpang pada zat Allah. Sebab ta'rif sifat maqama bi ghairih. Barang yang menumpang dengan yang lain. Dia sifat ni dia tak boleh duduk asing dengan zat. Dia kena tumpang zat. Jadi sifat ilmu tu dia tumpang zat Allah Ta'ala. Yang mana sifat ilmu dikatakan sifat yang ada. Yang ni sifat yang wujudi. Ada sungguh sifat tu. Di zat Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Yang nyatalah segala perkara yang wajib. Maka nyatalah dengan sifat ilmu itu, dengan sifat pengetahuan itu, maka nyatalah bagi Allah Ta'ala segala perkara yang wajib. Apa dia perkara yang wajib? Ini wajib pada akal lah. Di sini wajib pada akal. Wajib pada syarak lain. Di sini dikehendaki yang kata nyatalah segala perkara yang wajib tu. Ini wajib pada akal. Apa dia? Nyata segala perkara yang wajib. Seperti zat dia, Allah Ta'ala tahu macam mana zat dia. Seperti sifat-sifat dia, Tuhan tahu macam mana sifat-sifat dia. Tuhan tahu. Sebab takluk ataupun tugas sifat ilmu itu dia takluk kepada perkara yang wajib. Apa dia yang wajib? Zat dia, sifat dia. Wajib di sini wajib pada syarak, wajib pada akal. Wajib pada akal. Sifat dengan mausuf. Mausuf tu zat ke? Ya, mausuf tu zat lah. Sifat tu sifat lah. Mausuf tu tempat, sifat tu tumpang, iaitu zat. Kalau balik baharu ni,
Putih contoh. Warna putih tu sifat. Zat apa dia? Zat tu kain ataupun kopiah. Kopiah tu dipanggil mausuf ataupun zat. Maka putih tu, warna putih tu dia tumpang pada kopiah tu. Yang mana kopiah tu dipanggil zat ataupun mausuf. Jadi sifat dia tumpang mausuf. Betul tu. Mausuf tu zat. Jadi sifat ilmu Allah ni dia takluk kepada yang pertama perkara yang wajib. Nyatalah segala perkara yang wajib. Iaitulah pada akal lah. Wajib pada akal di sini. Bukan wajib syarak. Sebab tu saya kata tadi. Wajib akal lain. Wajib syarak lain. Wajib adat lain. Wajib aridi lain. Di sini nyata segala perkara yang wajib tu. Iaitulah seperti zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu. Dengan sifat ilmu dia, dia tahu zat dia macam mana. Dia tahu zat dia tak jirim. Zat dia tak jisim. Zat dia tak arat. Zat dia tak jauhar, firid dan sebagainya. Dia tahu macam mana. Itu dikatakan takluk sifat ilmu Allah pada perkara yang wajib. Yang ini wajib pada akal. Zat dia, sifat-sifat ma'ani dia, sifat-sifat dia lah dia tahu. Dia tahu sifat dia macam mana semua dia tahu. Baik. Dan yang mustahil, dan yang mustahil, yakni dan ni ataf pada kata yang wajib. Jadi takdir kalam, nyatalah segala perkara yang mustahil. Mustahil ni apa dia? Perkara yang mustahil. Ni mustahil pada akal lah. Di sini dikehendaki, iaitulah mustahil pada akal, iaitu segala kekurangan pada Allah. Seperti buta, Allah Ta'ala tahu. Lemah, lemah tu Allah Ta'ala tahu. Apa lagi? Tuli, Allah Ta'ala tahu macam mana. Apa lagi? Ada anak bagi Allah tu, perkara mustahil lah, Allah Ta'ala tahu. Apa lagi? Bisu, Allah Ta'ala tahu. Semua perkara yang mustahil lah. Perkara yang kekurangan pada Allah tu, Allah Ta'ala tahu macam mana. Itu dikatakan nyatalah segala perkara yang mustahil. Baik. Dan yang harus, dan ni ataf pada kata, dan ni ataf pada kata yang wajib. Jadi takdir kalam, nyatalah segala perkara yang harus. Nyatalah segala perkara yang harus. Allah Ta'ala tahu segala perkara yang harus. Contohnya perkara yang harus ini seperti makhluk. Makhluk sama ada benda hak ada ataupun benda hak sungguh. Benda hak ada macam mana? Makhluk macam mana? Kan? Sesuatu zat makhluk itulah Allah Ta'ala tahu. Itu benda yang ada. Benda yang tak ada, tapi sungguh benda macam mana tu? Benda yang ada, benda yang tak ada tapi sungguh. Contohnya macam pecah gelas. Pecah gelas tu. Benda yang sungguh tapi tak ada ni, contohnya seperti pecah gelas. Diri pecah tu mana ada, kan? Contohnya cawan di rumah kita jatuh pecah. Yang ada diri cawan. Jadi diri cawan pun Allah Ta'ala tahu. Diri pecah cawan tu pun Tuhan tahu. Tu maksud dia. Sebab benda pecah ni benda tak ada. Cuma sungguh tak cawan tu pecah? Sungguh. Jadi Tuhan tahu pecah tu macam mana. Macam buah nyor tu. Buah nyor kan. Buah nyor. Hukum akal, hukum syarak tak sama. Hukum akal, hukum syarak tak sama. Jangan bagi sama, tak sama. Dia ada 4. Hukum akal, hukum syarak, hukum aridi, hukum adat. Dia tak sama lah. Jangan samakan, tak sama. Dia lain-lain pengertian dia. Dulu kita dah bincang dah lepas. Muka surat yang pertama ke apa ni. Muka surat yang kedua, ketiga lah. Ada dia bahas dah. Nanti saya ulang balik lah kitab ni. Dia lain-lain. Pengertian dia lain-lain, tak sama. Jadi, ulang balik. Jadi Allah Ta'ala tahu benda yang harus. Benda yang harus tu benda apa? Makhluk ni lah. Sama ada benda tu ada ataupun benda tu sungguh. Kalau makhluk ni benda yang ada benda apa? Contoh kita kata buah kelapa, buah nyor. Zat buah nyor tu Tuhan tahu. Lagi satu, apabila buah nyor tu luruh jatuh,
Bahasa kampung panggil luruh. Luruh buahnya tu. Jadi diri luruh tu pun Tuhan tahu. Sebab diri luruh tu dipanggil benda yang bangsa sungguh, bukan benda yang ada. Sebab kalau kita nak tunjuk, luruh tu boleh tunjuk tak? Kalau kita tunjuk, kena kepada buah kelapa. Buah kelapa. Diri luruh tu tak boleh tunjuk. Sebab dia tak ada. Dia hanya sungguh-sungguh dak buah tu luruh. Buahnya tu. Sungguh. Jadi diri luruh buahnya tu pun Tuhan tahu macam mana. Diri buahnya tu pun Tuhan tahu. Sebab diri buahnya tu benda yang ada. Sebab tu saya kata tadi, Allah Ta'ala tahu semua benda yang harus. Sama ada benda tu ada atau benda tu sungguh. Tu. Contohnya pecah gelas tadi lah, pecah gelas. Gelas tu benda yang ada, gelas. Tahu gelas cawan. Diri cawan tu pun Tuhan tahu. Sebab dia ada. Lagi pula cawan tu benda yang harus. Makhluk benda yang harus. Dan juga diri pecah gelas itu pun Tuhan tahu. Yang mana pecah gelas itu dipanggil benda yang tidak ada tapi sungguh. Benda yang masa sungguh. Sungguh dah gelas tu pecah, sungguh. Yang ni ilmu ni kalau orang baru dengar ni pening lah. Dia kena banyak kali dengar. Sekali tak boleh lagi. Kena khatam berkali-kali. Saya itu pun banyak kali khatam lah. Tapi banyak kitab lah. Kitab ni, kitab ada 3 kitab lah. Bukan senang nak faham lah. Sekali kita dengar memang tak faham lah. Tu yang jadi tak minat mengaji. Tapi wajib mengaji walaupun tak minat. Lama-lama Tuhan buka lah. Kita rajin duk main ni, lama-lama Tuhan buka, insyaAllah. Tu dikatakan nyatalah segala perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Saya mengaji dekat Tuan Guru Haji Saleh, dia beritahu macam, ya, saya juga salah seorang murid Tuan Guru Haji Saleh almarhum. Sampai sekarang saya mengaji lagi dengan anak beliau lah. Syekh Muslim dengan Ustaz Yazid. Sampai sekarang saya mengaji setiap hari Jumaat. Sayang sangat nak tinggal lah. Sayang sangat. Sebab ilmu mereka tu walaupun pondok tapi lebih hebat daripada orang ngaji universiti sekali. Kan? Sebab ilmu pondok ni dia halusi mengaji daripada kulit ke kulit. Baik. Tak apalah. Baguslah tu mengaji dengan banyak guru sekalipun. Bagus. Kita ni kena mengaji. Sebab tu almarhum Tuan Guru Haji Saleh pesan, muda-muda ni jangan duk buang masa mengajilah. Mengaji. Jangan duk buang masa dengan perkara yang tak berfaedah. Mengajilah. Kan? Satu hari nanti kita akan faham betapa pentingnya ilmu tu. Tu. Baik. Kemudian nyatalah segala perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus tu dengan ilmu, yakni dengan pengetahuan. Maknanya nyata segala perkara yang wajib tadi, zat dia, sifat dia, dan mustahil, yakni segala kekurangan Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala tahu, dan segala yang harus, ini makhluk ni lah, sama ada benda yang ada ataupun benda yang sungguh, itu dengan ilmu. Nyata tu dengan ilmu, yakni dengan pengetahuan. Tidak jahil. Tidak jahil ni dipanggil istihalah. Kalau diri jahil itu mustahil. Tapi Allah Ta'ala ni tidak jahil. Jadi kena pegang tidak jahil lah. Tidak jahil ni dipanggil istihalatul mustahil. Akal kita hukum kata istihalatul mustahil. Yang ni nak kena pegang. Allah tu tidak jahil. Yang pertama, Allah tu ada sifat pengetahuan. Yang kedua tu, Allah tu tidak jahil. Dua-dua tu nak kena mengaku dalam hati. Tu. Tidak jahil sekali-kali. Allah Ta'ala tu tak jahil sekali-kali. Betul. Nur madiyah. Benar. Baik. Wajib mengaji lah. Mengaji itu wajib. Wajib syarak no. Talabu ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib. Wajib bagi setiap orang Islam yang mukallaf. Kalau tak mengaji, maknanya tak lepas lah kita dengan dosa. Tak lepas lah. Yang fardu ain pun tak lepas. Jadi bahaya lah. Paling kurang lepas lah, bagi kita lepas fardu ain. Paling kurang. Yang fardu kifayah tu kalau nak mengaji pun tak apalah, lagi bagus lah. Tapi utamakan fardu ain dulu. Kalau kita tengok orang akhir zaman ni, kebanyakan banyak yang rajin beribadah kepada Allah,
Tapi kebanyakan fardu ain pun tak lepas air. Cara ambil wuduk pun tak betul lagi. Tuhan pun tak kenal lagi. Sedangkan la tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tak sahlah ibadah kita itu melainkan terlebih dahulu kena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang sembah siapa? Sembah Allah. Tapi Allah kita tak kenal. Mana Allah Taala nak terima amalan kita? Mardudatun la tuqbalu. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amal dia ditolak, tak diterima. Sebab dia tak kenal, dia tak ada ilmu. Jadi mengajilah. Paling kurang pun lepaskan fardu ain tu. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan bagi ilmu, dan bagi sifat ilmu itu, satu takluk jua. Satu takluk. Takluk ni benda apa? Takluk ni bahasa mudah kita kata kerja. Kerja bagi sifat ilmu tu. Kerja bagi sifat ilmu. Apakah kerja bagi sifat ilmu? Tu maksudnya. Jadi dan bagi ilmu, yang sifat ilmu itu satu takluk jua, satu kerja sahaja. Apa dia? Iaitu takluk bagi sifat ilmu tu, takluk tanjizi qadim. Dia panggil takluk tanjizi qadim. Yakni tanjizi ni maknanya lulus, qadim maknanya sedia kala. Erti takluk tanjizi qadim ni bagi sifat ilmu ni apa dia? Ertinya berlaku mengetahui. Dan lulusnya mengetahui itu, segala perkara itu pada sedia kala lagi. Maknanya Allah Ta'ala ni mengetahui sejak azali lagi lah. Sejak azali lagi Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala tahu tu sejak azali lagi tu. Azali tu suatu masa yang belum ada makhluk lagi. Apa-apa makhluk pun tak ada lagi. Nur Nabi Muhammad pun tidak ada lagi masa tu. Angin pun tidak ada. Sesuatu makhluk tidak ada lagi ketika azali tu. Hanya ada adalah zat Allah Ta'ala. Jadi ketika itu Tuhan dah tahu dah. Tu dipanggil takluk tanjizi qadim. Lulus sedia kala lagi. Pengetahuan Allah tu. Lulus sedia kala lagi. Ini lulus di azali lagi. Allah Ta'ala tahu dah segala perkara yang wajib. Dia tahu zat dia macam mana. Dia tahu sifat dia macam mana. Dia tahu perkara mustahil tu macam mana. Dan dia tahu perkara yang harus tu macam mana. Tahu tu sejak bila? Di azali lagi tu. Makhluk apa tak ada lagi. Kan? Dia tahu belakang lah. Tu dikatakan ta'luk ilmu, ta'luk tanjizi qadim. Baik, baik. Qala musannif, dan makna mengetahui. Dan makna mengetahui akan segala perkara yang wajib itu. Ni dia nak hurai lah. Yang kata Allah Ta'ala tu tahu perkara yang dia nak hurai kata makna mengetahui Allah Ta'ala akan segala perkara yang wajib pada akal tadi tu. Macam mana? Tu. Dan makna, dan bermula makna mengetahui akan segala perkara yang wajib itu, mengetahui dengan sungguhnya. Dia mengetahui dengan sungguhnya. Dia kata, dia tahu, Allah Ta'ala tahu kata zat dia bukan jirim, zat dia bukan jisim, sifat dia bukan arat. Dia tahu. Tahu tu sejak azali lagi. Sebab takluk ilmu, takluk tanjizi qadim. Dia tahu. Dia kata kalau benda itu ada, dia tahu kata ada. Kalau benda itu sungguh, dia tahu kata benda itu sungguh. Sebab sifat Allah ni bukan semua ada. Sebab sifat Allah yang 20 itu bukan semua sifat yang bangsa wujudi. Sebab sifat Allah yang bangsa wujudi sifat ma'ani sahaja. Sifat yang ada sungguh, iaitulah qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 tu saja sifat yang bangsa ada. Dia tahu sifat tu. Dan ada juga sifat Allah, sifat yang bangsa sungguh. Apa dia? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat maknawiyah. Kalau maknawiyah ni dia hal pertengahan dia, sifat yang pertengahan di antara ada dan tidak ada. Sifat yang nak melekatkan sifat makni pada zat Tuhan. Itu dipanggil sifat maknawiyah. Akan datanglah tu.
Jadi kalau sifat tu yang bangsa ada, dia tahu kata sifat dia tu ada. Sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kalau sifat yang bangsa sungguh, dia tahu kata sifat tu sungguh. Sifat nafsiyah, sifat salbiah. Tu. Baik. Dan mengetahuinya Allah dengan sifat ilmu dia tu lah. Mengetahui segala yang mustahil itu. Macam mana tu? Dia tahu kata lemah itu tidak ada pada dia. Dia tahu kata buta itu tidak ada pada dia. Dia tahu kata bisu itu tidak ada pada dia. Tu dikatakan, dimaksudkan dengan Allah Ta'ala tahu segala perkara yang mustahil tu. Baik. Dan mengetahuinya segala yang mustahil itu, mengetahui dengan tidaknya perkara mustahil itu pada zat Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Banyaklah perkara mustahil ni. Lawan bagi wajib tu lah. Dan mengetahui, ini Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat pengetahuan tu lah. Mengetahui apa? Perkara yang harus itu. Mengetahui perkara yang harus itu, harus di sini harus pada akal lah. Perkara yang wajib pada akal. Mustahil pada akal. Harus pun pada akal juga lah. Jangan silap. Dan mengetahui Allah dengan sifat ilmu itu, perkara yang harus itu. Mengetahuinya akan ada atau tiada. Mengetahui perkara harus itu. Kalau perkara yang harus itu, contohnya makhluk ni lah. Contohnya gelas tadi. Gelas ataupun cawan tadi. Allah Ta'ala tahu sebab benda tu ada. Diri gelas tu ada. Atau tiada, atau benda tu tak ada. Tapi benda tu sungguh. Sungguh. Pecah gelas tu. Pecah gelas tu dipanggil perkara harus yang sungguh. Diri pecah tu tak ada. Dia sungguh saja. Jadi Allah Ta'ala tahu juga pecah gelas. Diri gelas tu pun Tuhan tahu. Pecah gelas pun Tuhan tahu. Itu maksudnya. Atau akan tiadanya. Itulah harus, perkara yang harus tadi. Yang ini dipanggil sungguh. Sebagai, jadi Allah Ta'ala tahu semua tu sebagai mengetahui yang nyata. Yang nyata, yang ni kalau bahasa Arab panggil ta'alluq inkishaf. Tu tak sampai lagi ba'da, nanti kita sembang lain. Ba'hal. Baik. Mengetahui atau akan tiada, sebagai mengetahui yang nyata. Yang tidak terdinding lah, nyata ni. Inkishaf. Yang meratai. Yang nyata segala perkara itu. Yakni perkara yang wajib nyata bagi Allah Ta'ala. Perkara yang mustahil itu nyata bagi Allah Ta'ala. Dan juga perkara yang harus itu nyata bagi Allah Ta'ala. Nyata tu dengan ilmu, yakni dengan sifat ilmu Allah. Dengan ilmu, ini dengan sifat ilmu Allah. Di atas kelakuan, di atas kelakuan segala perkara itu. Macam mana tu? Di atas kelakuan dengan bagi segala perkara itu, maknanya dia tahu perkara itu panjang, dia tahu kata panjang. Tu. Jikalau perkara itu pendek, dia tahu kata perkara itu pendek. Tu dimaksudkan dengan Allah tahu dengan jalan nyata tu. Di atas kelakuan bagi segala perkara itu. Kalau perkara itu panjang, dia tahu kata panjang. Kalau perkara itu pendek, dia tahu perkara itu pendek. Itu maksudnya. Dengan tidak terdahulu jahil. Dengan, maknanya Allah Ta'ala tahu tu dengan tidak terdahulu jahil. Allah Ta'ala tahu tu bukan terdahulu jahil. Kalau kita makhluk, tahu tu selepas daripada jahil. Kena jahil dulu, barulah tahu. Tapi Allah Ta'ala dia tak macam tu. Dia tahu tu bukan dengan terdahulu jahil. Dan berpapah. Berpapah ni maknanya sebelah gamak, sebelah sangka. Bukanlah Allah Ta'ala tahu tu terdahulu sangka. Sangka dulu baru dia tahu, tak. Dia tahu tu dia tak serupa macam makhluk lah. Kalau makhluk kita ni nak tahu sesuatu benda tu didahului oleh jahil. Sebelum tu tak tahu. Lepas tu baru tahu. Tu makhluk.
Dan dalil, dan bermula dalil. Ni pok-pok Wahabi dia minta dalil-dalil ni. Ni. Dan dalil maknanya percaman, percaman bukti. Contoh kita lalu di suatu kawasan perumahan, kita nampak asap tebal, asap banyak tebal. Itu adalah dalil menyatakan ada rumah terbakar ataupun ada sesuatu yang terbakar. Dalil ataupun bukti percaman. Dan dalil ini bermula dalil atas ada ilmu, ada sifat ilmu pada Allah Ta'ala itu. Mana ada dalil? Khabar ialah kita fikir, yakni fikir dengan akal lah. Fikir dengan akal. Sebab Allah Ta'ala bagi akal ni suruh fikir. Nak buat perkara yang sesuatu tu, fikir dulu. Ada faedah kan? Tak ada faedah. Ada faedah, teruskan. Tak ada, tinggal buat. Jadi fikir dengan akal ini dipanggil dalil akli. Dalil yang bersifat akal. Kena fikir dengan akal. Dalil ada dua. Dalil naqli satu, dalil akli satu. Kalau dalil naqli ni dalil ayat Quran ataupun hadis. Dalil akli ni dalil yang kena fikir dengan akal. Jadi ni dalil akli lah. Ialah kita fikir tilik. Apa maksud fikir tilik? Fikir tilik ni maknanya lepas fikir. Lepas fikir. Itu dipanggil fikir tilik. Fikir secara harusi. Fikir masak-masak. Lepas fikir dipanggil fikir tilik. Kita fikir tilik kepada makhluk ini. Kita tengok pada makhluk ini. Tu nak cari dalil. Tengok pada makhluk ni. Maka jika di sini kita sebut pada jalan fardu takdir saja. Hakikat dia tak pun. Maka jika Allah Ta'ala tidak berilmu padanya, kalaulah Allah Ta'ala tu tak ada ilmu, tu maksudnya. Nescaya ni jawab pada jika. Kalau orang jinahu dia kerti lah. Jika ni in syartiyah. Jawab ada nescaya, jawab pada jika. Dia ada jawab syarat, dia ada jawab syarat. Yang tu kena ngaji ilmu nahwu lah. Maka jika Allah Ta'ala tidak berilmu padanya, nescaya adalah ia Allah tu jahil. Kalau Allah tu tak ada ilmu, makna dia jahil lah. Kerana perkara itu dua sahaja. Kalau dia tak bersifat dengan ilmu, maka dia jahil. Dia tak boleh ada dua. Jahil pun jahil, ilmu pun ilmu. Duduk pada satu benda. Tak boleh. Sebab dua itu perkara yang berlawanan. Jahil dengan ilmu itu tak boleh duduk sekali. Kalau ada ilmu, jahil tidak ada. Kalau ada jahil, tidak ada ilmu. Tu. Jadi kalaulah Allah Ta'ala tu tak ada ilmu, maka dia jahil lah. Maka apabila jahil ia Allah, kalaulah Allah Ta'ala tu jahil, tentulah tidak menghendaki. Tentulah Allah Ta'ala tu tak menghendaki dan tidak menentu. Sebab nak menentu tu kena tahu dulu. Kalau dia tak ada ilmu, dia pun tak menghendaki lah. Dan dia tidak menentu. Kerana yang jahil itu dia tak mengetahui. Orang yang jahil tu sebab dia tak tahu. Jadi dia nak menentu, nak menghendaki, dia kena tahu dulu. Dan apabila ia Allah tak mengetahui, tentulah tak pandai. Tentulah dia tak pandai. Dah tak mengetahui. Kalau kita tengok orang tak pandai ni, macam mana dia nak mengetahui sebab dia tak pandai? Dia jahil lah. Dan apabila tak pandai, tentulah lemah. Kalau Allah Ta'ala tu tak pandai, maka dia tu lemah lah. Lemah daripada menjadikan makhluk. Kerana makhluk ini jaksa bagi kudrah Allah. Jaksa ni bukti lah. Bukti kata Allah tu ada kekuasaan. Ada sifat berkuasa. Dan iaitu kata Allah tu tak ada sifat ilmu tu lah. Tak ada sifat ilmu ataupun lemah daripada menjadikan makhluk ini tu batil, karut, mustahil. Kerana makhluk ini sudah ada. Makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, dengan pandangan mata kepala kita. Kita tengok makhluk tu ada dah. Takkan Tuhan tu tak pandai kot. Takkan Tuhan tu jahil kot. Kalau jahil, macam mana dia nak buat makhluk ni? Sebab dia nak kehendak, dia nak menentukan tu, dia kena mengetahui dulu. Jadi karut lah. Bohonglah, batil. Bohonglah kata Allah Ta'ala tu. Tak boleh buat. Tak boleh buat makhluk ini. Kalau begitu, kejap di hati kita bahawa ada pada Allah Ta'ala ilmu, ini sifat ilmu. Jadi bukti kata, jadi nyatalah bagi kita Allah tu ada sifat ilmu. Ianya Allah tidak jahil. Itulah yang kata ada pada Allah Ta'ala ilmu
ianya Allah tidak jahil tu, itulah pengakuan. Pengakuan ataupun i'tiqad yang sebenar. Yang muafakat. Ia i'tiqad tu, ia pengakuan yang sebenar tu dengan pengakuan Allah Ta'ala sendiri di dalam Quran. Jadi pengakuan kita kata Allah Ta'ala tu ada sifat ilmu dan tidak jahil tu, sama dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran dalam surah Al-Mujadalah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Mujadalah ayat 7. Ni dalil lah. Kita bagi dalil sikit. Kalau Pak Wabi minta, bagi dalil ni. Artinya, adakah tidak nampak engkau akan bahawa sungguh Allah Ta'ala tu mengetahui ia? Tak nampak kah? Kata Allah Ta'ala tu mengetahui ia akan barang yang ada di dalam langit dan barang yang ada di dalam bumi. Hingga akhir ayat lah. Hingga akhir ayat. Kamu tak tahu kah? Adakah tidak nampak engkau? Kamu tak nampak kah? Kata Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala tu mengetahui. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu mengetahui ia akan barang yang ada di dalam langit. Apa yang ada di dalam langit Tuhan tahu. Dan barang yang ada ia di dalam bumi, semua Allah Ta'ala tahu. Takkan tak tahu kot. Tidakkah kamu nampak? Tidakkah kamu fikir? Tidakkah kamu nampak? Tuhan tanya dalam Quran tu. Jadi pengakuan kita tadi samalah dengan pengakuan sendiri Allah Ta'ala dalam Quran ayat surah Al-Mujadalah ayat 7 tadi. Maka nyatalah daripada firman itu, firman Allah Ta'ala tadilah, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka nyatalah daripada firman Allah Ta'ala itu bahawa ada pada Allah Ta'ala sifat ilmu. Ada pada Allah sifat ilmu. Ianya Allah tidak jahil. Jadi Allah tu tak jahil. Wallahu a'lam. Jadi kita kena pegang 3 perkara di sini. Yang pertama, kita kena i'tikad bahawa Allah tu ada sifat ilmu, sifat pengetahuan. Yang kedua, kena i'tikad Allah itu tidak jahil. Dan yang ketiga, kita kena berdalil. Tu 3 perkara yang mestilah wajib ke atas kita untuk tahulah, untuk nak melepaskan kita daripada nama orang yang muqallid. Kalau orang yang tak ada dalil ni dinamakan orang yang muqallid. Muqallid ni orang yang ikut orang semata-mata. Orang tanya dia, Tuhan ada tak? Contohlah ni contoh. Tuhan ada? Dia kata ada. Mana tahu kata Tuhan ada? Dia kata ustaz aku kata ada. Dia kata tok wan aku kata ada, mak aku kata ada. Bila orang tanya dalil, dia kata macam tu. Maknanya dia tu muqallid, dia ikut orang semata-mata. Diri dia tak ada dalil. Jadi bahayalah. Setengah ulama kata kafir. Dia khilaf ulama. Dan setengah ulama kata lagi dia tu berdosa yang tak sehingga-hingga dosa. Maknanya berdosa lah orang yang tak ada dalil ni. Tu. Jadi hati-hatilah, belajarlah. Sementara masih ada peluang, kita belajarlah. Carilah guru-guru. Jadi saya baca di live ni sebagai untuk nak hidupkan ilmu lah, bukan nak tunjuk pandai apa tak. Nak hidupkan ilmu. Tujuan dia. Sebab muzakarah ni, bila ada muzakarah, maka ilmu kita tu hidup balik. Kalau kita tak muzakarah, pakai lupa tu. Kita duduk mengaji tu lupa tu. Faham tak? Jadi dia kena muzakarah, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi sekadar itu dululah untuk kali ni. InsyaAllah nanti esok kita sambung pada bahasan sifat yang ke-10, iaitulah hayat. InsyaAllah. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebelum tu, yang mana yang nak tengok rakaman, boleh tengok dalam YouTube lah. Saya ada buat upload dalam YouTube. Boleh masuk ke profile saya dan klik pada logo YouTube tu, terus masuk YouTube. Dalam tu macam-macam lah. Ilmu tajwid pun ada,
ilmu fiqh pada. InsyaAllah saya kongsi lah sikit-sikit yang mana reti. InsyaAllah. Bukan pandai pun kita ni, tak pandai pun. Sikit-sikit saja nah. Baik, jadi sekali itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.